Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya adalah Abdul Rahman dan saya akan menjadi moderator untuk forum kita pada malam ini. Perbincangan untuk malam ini adalah mengenai impak teknologi tenaga yang tidak boleh diperbaharui terhadap alam sekitar. Pada malam ini, bersama saya adalah pakar-pakar dalam pelbagai bidang dari seluruh Malaysia di mana mereka akan membantu menyelesaikan soalan-soalan yang akan ditanya sebentar lagi. Sebelum kita bermula, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita. Untuk panel pertama kita adalah Encik Ashley Iskandar dan seterusnya kami ada menjemput Encik Anik Syaifuddin. Selain itu, bersama kita malam ini adalah Encik Anas dan Encik Dineshan. Akhir sekali, kami juga ada menjemput Encik Amirul Hisham serta Encik Fauzan untuk memeriahkan forum kita pada malam ini. So, apa itu tenaga yang tidak boleh diperbaharui? Tenaga yang tidak boleh diperbaharui merupakan salah satu sumber yang bakal pupus ataupun habis di mana ia sekarang telah digunakan untuk pelbagai barang di zaman moden kita sekarang, seperti penjanaan kereta, penggunaan mesin di dunia industri dan sebagainya. Apabila tenaga ini kerap digunakan, ia telah membawa pelbagai impak terhadap alam sekitar dan juga terhadap environment manusia. Sumber tenaga ini juga tidak boleh digantikan dalam jangka masa yang pendek. So, untuk meneruskan forum kita pada malam ini, Ashley, apa pendapat anda mengenai kehabisan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui pada era moden sekarang? Silakan. Ya, okey. Terima kasih kepada moderator kita. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Terlebih dahulu, nama saya Ashley Iskandar bin Jamal Muhammad. Merujuk kepada soalan yang diberikan sebentar tadi, pada pendapat saya, ia semestinya kehabisan sumber tenaga ataupun teknologi ini akan memberikan impak yang besar ataupun satu kerugian yang besar kepada manusia serta alam sekitar khususnya. Seperti yang kita tahu, seiring dengan perkembangan teknologi pada masa kini, kebanyakan daripada rakyat ataupun semua orang di dunia ini, hampir kesemuanya mempunyai telefon bimbit ataupun peranti-peranti elektronik maupun elektrik lah, kekasan elektrik yang mereka gunakan. Jadi sehubungan dengan itu, apabila mereka menggunakan teknologi ini, maka syarikat-syarikat ataupun pengeluar-pengeluar perlu mengeluarkan produk-produk ini secara berskala besar demi menampung permintaan-permintaan daripada pelanggan lah. Jadi apabila kilang-kilang ini mempunyai tempahan ataupun permintaan dalam skala yang besar, jadi mereka memerlukan memerlukan operasi secara berterusan yang mana akan menggunakan tenaga elektrik lah. Jadi disebabkan itu, pembekal tenaga elektrik sebagai contoh tenaga nasional berhad perlu membekalkan tenaga elektrik ini kepada kilang-kilang ataupun syarikat-syarikat yang tadi kita katakan sebagai syarikat-syarikat elektrik ataupun elektronik. Mereka memerlukan elektrik. Jadi apa yang pembekal tenaga ini perlu buat ialah mereka perlu membakar arang batu sebagai contoh pada loji tenaga mereka untuk menghasilkan elektrik lah. Jadi apabila tenaga elektrik yang dibakar melalui arang batu ini digunakan, jadi lapisan ozon bumi akan semakin mengecil. Semakin membesar, yang lalu akan mengakibatkan pemanasan global. Jadi apabila pemanasan global ini berlaku, bumi kita ni bakal dilanda musibah lah. Sebab apabila pemanasan global ni berlaku, alam sekitar kita akan mati sebagai contoh. Pokok-pokok akan kering, tanah kering. Jadi pokok-pokok ni tidak mempunyai sumber air yang mencukupi. Kemudian kolam-kolam ataupun air laut di laut ni akan menjadi panas. Jadi disebabkan itu, haiwan-haiwan ataupun sumber-sumber makanan manusia akan pupus ataupun mungkin akan pupus pada satu masa akan datang nanti. Kita tak tahu bila, tapi mungkin perkara ini akan berlaku lah sekiranya kita terus
melakukan perkara ini tanpa mengambil apa-apa tindakan yang sewajar. Jadi akhirnya perkara ini akan mengakibatkan kerosakan kepada kita sendiri sebab kita dah tak ada sumber-sumber makanan ataupun utama untuk kita teruskan kehidupan kita. Jadi saya rasa itu saja yang perkongsian ataupun maklumat yang saya boleh berikan. Saya harap ini dapat memberikan jawapan lah kepada persoalan yang diberikan kepada moderator tadi. Saya rasa itu saja. Saya serahkan kepada moderator semula. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Encik Ashley. Baiklah, untuk soalan seterusnya. Amirul, boleh anda terangkan sedikit apakah impak atau kesan dari segi penggunaan tenaga yang tidak boleh diperbaharui ke alam semula jadi? Silakan. Baiklah, saya Amirul, salah satu panel pada malam ini. Impak atau kesan yang kepada tenaga yang tidak boleh diperbarui adalah dihabiskan dengan cepat, tidak sempat diganti semua melalui proses mula jadi, dan ia adalah terhad dan akan habis digunakan pada satu hari nanti. Selain itu, kebocoran sinaran radioaktif daripada loji kuasa nuklear boleh memudaratkan organisma. Dan pembakaran arang batu dan petroleum menghasilkan bahan pencemaran udara. Akhir sekali, petroleum dan gas asli menyebabkan kebakaran jika tidak diganti dengan cermat. Dan terima kasih. Okey, terima kasih Encik Amirul. Soalan seterusnya, Dineshan, pada pendapat anda, bagaimana teknologi boleh menyumbang kepada perubahan iklim yang sering berlaku di dunia sekarang? Silakan. Saya Dineshan, salah seorang panel daripada untuk malam ni. Pada pandangan saya, teknologi boleh menyumbang kepada perubahan iklim yang sering berlaku ialah revolusi industri keempat mendatangkan transformasi menyeluruh pada sistem-sistem penghasilan, pengedaran dan penggunaan. Ia juga menyediakan peluang untuk menambah nilai dengan memanfaatkan teknologi-teknologi baru, tetapi pada masa yang sama menimbulkan cabaran untuk memastikan kestabilan iklim yang inklusif. Secara ringkasnya, gas rumah hijau peralihan perlu dilakukan pada sistem tenaga global supaya menjadikan lebih inklusif dan selamat. Berupaya menyediakan huraian kepada cabaran-cabaran global berkaitan dengan tenaga. Itu hanya daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih banyak Encik Dineshan. Okey Anik, boleh kami tahu bagaimana anda rasa tenaga yang boleh diperbaharui sekarang boleh memainkan peranan untuk ekonomi kita pada masa hadapan? Sila bagi penjelasan anda. Okay, baik. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Saya Anis Syafiuddin bin Azrul Azli. Saya ialah ahli panel untuk forum pada hari ini. So, bagi saya, apa yang saya rasa tentang tenaga yang boleh diperbarui sekarang boleh memainkan peranan yang penting untuk ekonomi kita pada masa akan datang. So kat sini saya boleh bagi tahu, kat sini kita terdapat pelbagai bahan yang boleh dijadikan satu yang baik bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar fosil seperti tenaga solar, iaitu tenaga matahari, tenaga air, angin dan biogesim kelapa sawit. So sekarang ni Malaysia merupakan negara yang beriklim panas. Yang kita tahulah, Malaysia sekarang kita beriklim panas dan lembap sepanjang tahun. So kita daripada yang panas dan lembap ni, kita boleh memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber tenaga untuk menggantikan tenaga elektrik. So kat sini kos untuk sistem solar ni macam ni kosnya tinggi. So macam kita tahu kosnya tinggi kan. So setengah kawasan tak ada dapat cahaya matahari untuk jangka masa yang panjang. So kerana keadaan cuaca yang tidak menentu, tetapi kebaikannya juga tidak boleh diabaikan untuk cahaya matahari ni. Cahaya matahari boleh dapat mengurangkan pencemaran udara dan kesan rumah hijau, serta boleh disimpan untuk penggunaan elektrik
pada waktu malam juga. Ia juga boleh dimanfaatkan untuk kegunaan lampu tiang yang berada di Malaysia. So, yang kedua bagi saya, tenaga hidro berasal daripada air yang mengalir dan boleh diubah menjadi tenaga elektrik. So, tenaga ini dapat menampung keperluan petani-petani yang ada di Malaysia ni. So, bagi saya, pendapat saya, bagi apa yang saya tahu, tanah Malaysia ni kaya dengan flora dan fauna. So, ia telah menjadikan negara kita sebagai satu kawasan yang mempunyai bekalan air yang sangat berterusan. So, kat sini hampir 90% daripada sumber tenaga yang diperbarui datang daripada kuasa hidro. Banyak ampangan kita telah gunakan sebagai satu sistem, satu stesen dana kuasa untuk menakung air sungai. So, kelebihan tenaga hidro ini ia adalah percuma lah bagi kita. So, air juga dapat disimpan di dalam ampangan dan sedia digunakan pada masa yang dilakukan, serta tidak ada satu sisa pun buangan yang mencemarkan. So, tenaga ini juga boleh diyakini berbanding dengan tenaga-tenaga yang lain, seperti tenaga angin, matahari dan gelombang. So, selain itu, salah satu yang boleh digunakan adalah sebagai bahan api yang menggerakkan kenderaan, iaitu biofuel juga dapat merupakan bahan bakar alternatif untuk bahan bakar fosil yang dihasilkan daripada bahan-bahan yang organik. Biofuel juga dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau industri, komersial, domestik ataupun pertanian. So, bagi saya kesimpulannya, satu sistem pengurusan sumber yang berkesan perlu dilaksanakan bagi menjamin bekalan ini semua dan penggunaan berterusan bagi kegunaan manusia pada masa yang akan datang. Okey, saya kembali kepada moderator saya pada hari ini. Okey, terima kasih banyak. Okey, untuk soalan seterusnya, Encik Fauzan, boleh anda bagi pendapat anda kenapa tenaga yang tidak boleh diperbaharui sangat penting untuk zaman moden kita sekarang? Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada moderator. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Fauzan, salah seorang ahli panel pada hari ini. Okey, berdasarkan soalan yang diberikan, pertama sekali kita perlu tahu apa itu tenaga tidak boleh diperbarui. Okey, tenaga tidak boleh diperbarui merupakan sumber tenaga utama yang digunakan di seluruh dunia. Sebagai contoh, bahan api fosil terdiri daripada gas asli, minyak mentah, batu arang dan bahan radioaktif. Seterusnya, antara kepentingannya ialah penggunaan petroleum boleh digunakan bagi menghasilkan diesel, petrol dan kerosin. Penggunaan petroleum ini digunakan dalam kenderaan seperti kereta, motor, lori dan sebagainya. Selain itu, kepentingan teknologi tenaga nuklear di Malaysia juga semakin diakui oleh ramai pihak. Sebagai contoh, terdapat beberapa kelebihan penggunaan tenaga nuklear untuk menghasilkan elektrik. Antaranya, tenaga nuklear dikatakan dapat menjana tenaga dalam jumlah yang banyak pada satu jangka masa yang panjang berbanding penjanaan elektrik menggunakan bahan api fosil seperti petroleum dan batu arang. Ini kerana penggunaan bahan uranium iaitu bahan utama loji tenaga nuklear akan menghasilkan lebih banyak tenaga untuk jangka masa yang panjang. So, kesimpulannya bagi saya itulah kenapa pentingnya tenaga tidak boleh diperbarui di masa kini. Sekian saja. So, saya serahkan kepada Tuan Moderator kembali. Sekian. Okey, terima kasih banyak Encik Fauzan. Okey, akhir sekali, Anas, jika anda diberi peluang untuk mengurangkan penggunaan tenaga yang tidak boleh diperbarui sekarang, adakah anda rasa ini boleh menjejaskan kehidupan manusia di masa hadapan? Sila bagi pendapat anda. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Pada pendapat saya, perkara ini sebenarnya tidak akan memberi kesan kepada kehidupan. Malah, ini lebih bagus jika sumber tidak boleh diperbaharui ini tidak digunakan ataupun dapat dibendunglah penggunaan dia. Kerana benda ini, sumber ini jika tidak digunakan boleh menjagalah kita. Okey. Sumber tidak boleh diperbaharui ini, apabila ia dibakar, ia akan mengeluarkan gas-gas bertoksik seperti karbon dioksida, karbon monoksida dan sebagainya. Gas-gas yang dikeluarkan ini sangat berbahaya sehingga boleh menyebabkan pencemaran. Okay, antara pencemaran yang boleh berlaku ialah pencemaran udara, pencemaran air, lapisan ozon semakin menipis, pemanasan global yang berlaku.
Okay. Dan ini menyebabkan keseimbangan alam kita semakin menurunlah. Okay. Kita memang tidak akan dapat untuk membendung secara 100% untuk dalam penggunaan sumber tidak boleh diperbaharui ini. Malah kita boleh sama-sama menggunakannya dengan cermat, okay, untuk menjaga alam sekitar kita. Antaranya kalau kita pergi ke tempat kerja, kita boleh berkongsi kenderaan dengan kawan kita, okay, menaiki kenderaan awam. Okay, lagi baik kalau tempat kerja itu dekat, kita berjalan kaki lah ke tempat kerja untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Okay, diharapkan semoga penggunaan sumber tidak boleh diperbaharui ini dapat dibendung untuk menjaga keselamatan dan alam sekitar kita yang masa akan datang. Okay, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih banyak Encik Anas. Baiklah, so memandangkan masa tidak mengizinkan, saya ingin mengucap terima kasih kepada semua ahli panel kita kerana sudi memberi masa untuk menghadiri forum pada malam ini. Dan tamatlah perbincangan kita pada malam ini tentang tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Dan sekali lagi saya ingin mengucap terima kasih kepada semua. Terima kasih. Sama-sama.